Okey, ini form 2 punya lah. Topik form 2 pasal dalam folio awak kena ada benda macam ni. Mesti ada penghargaan, laporan proses kerja, laporan projek sains, rujukan dan lampiran. Jadi penghargaan tu biasalah standard biasa. Laporan proses kerja ini semua tarikh dan maklumat aktiviti serta perbincangan setiap ahli kumpulan yang dilaksanakan sepanjang tempoh pelaksanaan projek. Yang ini personal. Dari tarikh saya bagi projek, awak pakailah tarikh minggu lepas, 17 Mei. Katanya projek ni sebulan, by right 17 Jun. Siap dengan pembentangan dan 17 Jun last satu minggu adalah tarikh untuk hantar folio. Okay, ni lah ni setiap seorang kena ada maklumat ni sendiri. Setiap seorang kena ada maklumat dia sendiri. Kalau awak ada 4 ahli, ada 4 lah. Kerja tak semestinya sama. Kerja mungkin berbeza-beza antara keempat. Ataupun macam tu lah saya kata, mungkin ada orang yang buat video, mungkin ada orang yang buat benda lain kan. Jadi 4 ahli kumpulan, 4 maklumat yang berbeza. Ini yang penting lah. Ini yang menunjukkan ahli awak tu ahli tumpang tidur saja ke ataupun ahli yang aktif dalam projek awak. Jadi setiap ahli kena ada dia punya guideline lah. Ketua kumpulan kena main peranan lah kat sini. Okey, berapa bulan buat satu jadual macam ni. Dia kata 12 Februari sampai 21 Jun. Dia bagi tarikh. Bila nak buat, apa kena cari bahagi tugas. Ini ketua kumpulan mainkan peranan penting lah kat sini. Okey? Selesai yang itu, laporan projek ini apa yang awak buat. So, pengenalan projek awak, tujuan pelaksanaan awak, kaedah pelaksanaan awak, kaedah apa yang awak pakai. Macam budak-budak ni sebab dia buat pasal COVID-19. Jadi dia buat kaedah pemerhatian dan kaedah soal selidik. Dia adalah kertas soalan dia, ada kertas soalan yang dia buat. Ada dia cari cadangan, langkah-langkah ni pun sebab dia buat pasal COVID-19 senang lah. Maklumat semua dah ada atas talian kan, dia hanya perlu cari. Tapi kalau kata awak menghasilkan sesuatu benda, awak menghasilkan inovasi, maknanya kaedah pelaksanaan projek adalah menghasilkan inovasi. Tapi sebelum menghasilkan inovasi, kena ada jugalah kaedah pemerhatian ke, kaedah soal selidik ke. Kan contoh awak nak buat, awak punya tajuk pasal jantung, orang pasal jantung contoh. Jadi, awak kena cari maklumat apa jantung. Merokok ke, apa ke. Sebab merokok dengan jantung pun ada kena mengena, bukan saja paru-paru, dengan jantung pun ada berkaitan juga di situ. Jadi, kena tengok balik lah awak punya tajuk dalam buku SPS. Saya buku SPS ada dengan saya kan, jadi saya tak nampak lah sangat projek tu. Tapi kalau saya nampak nanti saya dapat maklumat ni, saya bagi tahu. Tapi macam ni lah yang saya nak. Dengan ni, ini folio. Ini folio, ni lah mata sawang apa yang awak pakai. Kalau awak pakai brosur, awak tengok TV. Lampiran ni kalau awak buat soalan, awak kena lampirkan soalan awak tu. Soalan awak yang kawan-kawan awak jawab tu, awak kena lampirkan. Kalau awak buat kaji selidik biasanya kita ambil 20 orang. Kita akan ambil 20 orang sebab kita nak buat graf nak tengok ramai faham kau. Dan ni budak form 2. Bila naik form 3, awak kena lebih sikit. Ada graf, ada benda yang awak boleh tunjuk, ada bukti. Walaupun awak buat kaji selidik, awak kena awak kaji selidik peratusan banyak ni, mana bukti awak. Jadi graf, bar ataupun pie chart adalah anda punya bukti. Dan salinan soalan kaji selidik yang anda buat itu juga adalah anda punya bukti. Okey, itu untuk projek. Itu satu contoh, ini lagi satu contoh. Nanti saya cuba buka. Untuk awak yang ini. Ini budak sekolah agama. Ini
budak form 1 punya projek. Tapi um, yang ni projek dia menghasilkan sesuatu. Dia menghasilkan sesuatu. Ni macam kalau awak nak menghasilkan sesuatu, awak kena buat macam ni lah. Macam ni, dia nak buat model sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi kena ceritalah bahan-bahan yang diperlukan. Cerita ini selepas proses aktiviti murid, masa dekat aktiviti projek tu, baru awak cerita. Bahan apa yang awak guna, macam mana awak buat langkah-langkah dia, macam mana awak buat. Lepas tu apa hasil dia. Itu yang last. Nah, ini pemarkahan dia. Ini pemarkahan dia. Lepas tu saya kata, kalau awak, tengok ni, kemahiran mengukur ini, form 3 dia ambil kira. Dan itu 4 markah. Graf, pie chart ataupun apa-apa saja yang boleh membuktikan awak buat pengiraan. Itu yang penting. Okay? Ada persoalan setakat ini? Teacher. Tak ada. Teacher. Folio tu berkumpulan lah. Folio tu berkumpulan. Satu folio, satu kumpulan. Cuma bahagian yang aktiviti murid tu, itu aktiviti awak buat sendiri. Awak bincang dengan ketua kumpulan awak apa awak nak buat. Laporan projek proses kerja tu awak kena buat sendiri, awak kumpul, awak bagi pada seorang yang akan type. Awak kena maklum lah, okey berapa hari awak buat kerja ni, berapa hari awak buat kerja ni. Aktiviti laporan kerja, laporan proses kerja, aktiviti yang setiap individu dalam kumpulan tu buat. Contoh, grup Fatini ada 4. Okey, Fatini kata orang A buat cari maklumat dalam internet pasal jantung. Jantung ni macam mana, fungsi dia, apa semua. B cari kesan-kesan dia. Atau A dan B cari permasalahan yang boleh punca dan masalah-masalah penyakit jantung. Apa punca? Apa makna? Dia cari. Okey, di Fatini dengan C, dia cari pula benda lain. Buat gadis selidik ke, pemerhatian ke, kajian atas talian ke, berapa ramai perokok di Malaysia ke, apa-apa ke. Dan lepas tu, masing-masing catatlah. Al-Fatih ni bagi tarikh. Okey, tarikh ni kena siap. Tarikh ni kena siap. Apa yang awak buat dalam tarikh jadual yang ketua bagi, Fatini bagi, mesti siap. By hook or by crook mesti siap. Sebab tarikh permulaan projek awak ni minggu lepas, 17 Mei, dia sepatutnya siap semua dengan pembentangan 17 Jun. Maknanya within that time, dalam sebulan ni, awak ada buat, kalau awak dah puas hati dengan hasil keempat ahli dah puas hati dengan hasil maklumat yang awak cari apa semua, awak boleh pilih tarikh nak buat pembentangan dekat saya, ataupun awak nak buat video, ataupun awak nak buat flyers, ataupun awak nak buat apa, maklum pada saya. Maklum juga dalam proses kerja. Contoh, jadi dia kata kat sini, 30 April tu membuat risalah kesihatan berkaitan COVID. Dan awak contohlah 30 Mei membuat risalah kesihatan berkaitan penyakit jantung. Lepas tu bulan Mei berbincangan melalui Google Meet dengan Cici Ina pasal laporan projek sains. Lepas tu tarikh bila semakan terakhir buku scrap. Ni semakan dengan saya lah. Lepas tu tarikh akhir 17 Jun tu bukan. 17 campur 7, 24. 24 Jun baru hantar buku scrap dekat saya. Dia dah lengkap. Okey. Jelas ke tak? Jelas. Jelas, teacher. Wah. Jelas. Allah Akbar. Jelas saya jauh. Kalau depan mata senang juga nak ketuk-ketuk kepala ni sebab jauh kan. Tak boleh lah nak ketuk kepala selalu. Tapi kena bagi betul-betul, kena inform betul-betul. Kalau tak jelas kena bagi tahu betul-betul. Ketua kumpulan semua tak ada masalah kan? Ketua kumpulan semua
Tak ada. Ada. Tak ada teacher. Jelas teacher. Jelas. Okay. Oi. Okey, nanti maklumat pasal contoh PBL tu tadi saya akan share dalam grup awak. Untuk rujukan lah. Nah. Pemarkahan tu pun saya akan share dengan awak untuk rujukan juga. Kalau awak nampak apa yang awak kena buat apa semua. Tu macam saya katalah, yang pasal projek tu macam yang saya jelaskan, saya terangkan pada kawan awak hari tu. Ni dalam grup ni. Siapa yang tanya saya itu Fatini ya Fatini? Bukan saya kot. Saya tak ingat siapa yang tanya saya hari tu Naziha kot. Ya, Naziha ada online tak Naziha? Ke tidur lagi? Naziha ada. Najiha ada. Diam aja dia. Saya duduk pakai cakap Fatini dia diam aja. Oh tidak, pun tidak. Rela je dia dengan nama orang lain kena sebut. Apa dia lah. Okey. Kejap. Okey, ni. Ni tengok tu. Inovasi ada satu mengatasi had deria pendengaran dan penglihatan. Okey, Izzati bukan Nazia. Izzati yang tanya. Jadi tengok, itu tajuk utama Allah Akbar. Itu tajuk utama awak. Jadi apa yang awak kena buat? Contoh, awak nak buat inovasi baru alat bantuan penglihatan sama ada pendengaran atau penglihatan. Atau awak buat kajian tentang alat-alat bantuan had pendengaran sepanjang zaman. Pun boleh juga. Kajian ni ada berkaitan dengan sejarah lah. So, dia link sains dengan sejarah. So, awak sejarah siapa orang pertama, saintis Islam ke, saintis orang putih ke. Itu juga adalah satu kajian. Itu juga adalah satu projek. Jadi hasilnya nanti macam mana awak nak bentangkan dekat saya. So awak kena fikirlah, itu kreativiti awak lah. Sama ada awak nak bentangkan dia dalam bentuk perbahasan ataupun awak nak buat ala-ala forum. Seorang ni pakar pendengaran, seorang ni doktor telinga, doktor ENT, seorang ni pengguna alat yang baru dihasilkan oleh doktor dengan tukang buat ni, seorang moderator pun boleh. Itu untuk pembentangan dan ini awak punya projek. So tidak terhad sahaja kepada aspek awak cari kajian. Awak boleh buat inovasi, awak boleh cari situasi zaman, awak boleh mengkonsepsikan dia dengan keadaan sekarang. Macam apa pentingnya alat pendengaran, bantuan pendengaran ataupun macam zaman sekarang ni kita banyak PDPR, penggunaan telefon. Budak anak saya Tasnim yang pra pun ada kelas atas talian, kena pakai telefon juga, kena record juga. Jadi apa kesan penggunaan telefon yang lama pada mata dia? Kan? Jadi semua ni boleh juga jadi kajian. Boleh juga jadi awak punya contohlah, awak punya penerangan lain lah. Nah, itu sedikit sebanyak lah. Faham ke? Boleh ke? Saya tak nak awak terlalu terikat dengan soalan dalam SPS tu. Saya nak awak kembangkan dia. Kaitkan dia. Sama ada awak kaitkan dengan sisi sejarah sebagai satu kajian ataupun awak kaitkan dengan inovasi, satu penambahbaikan, ataupun awak kaitkan dengan keadaan zaman sekarang. Apa kelebihan, apa keburukan, apa pentingnya kita ada alat bantuan pendengaran ni dan lain-lain.